What up guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam episod pada kali ini. Episod kali ini mengisahkan gua Nati Pati dan juga John Edward Jones. So, apakah kaitan gua Nati Pati dan juga John Edward Jones ini? Kita ikuti kisah yang cukup tragis ini. John Edward Jones merupakan seorang pemuda berusia 26 tahun. Telah kehilangan nyawanya secara tragis pada tahun 2009. Kematian John Edward Jones ini mengingatkan diri kita semua tentang betapa bahayanya gua dan juga betapa pentingnya untuk mengutamakan keselamatan. Kita mulakan kisah ini dengan gua Nati Pati itu sendiri. Gua ini terletak di Utah dan mula diterokai pada tahun 1960 dan terkenal dengan laluan cukup sempit dan licin, berliku-liku dan juga banyak selekoh. Gua Nati Pati ialah gua hidroterma dengan jumlah panjang dan kedalaman masing-masing 1,355 kaki dan 145 kaki. Pada 24 November 2009, adik-beradik John dan Josh memutuskan untuk menakluk gua Nati Pati pada pukul 8 malam. Semuanya berjalan lancar selama sejam ataupun lebih. Tidak lama kemudian, John, Josh dan dua rakan mereka memutuskan untuk menyahut cabaran yang pernah mereka dengar, iaitu melalui satu laluan yang dinamakan terusan kelahiran ataupun birth canal. Laluan sempit dan mencabar yang akhirnya membuka ke bilik yang lebih besar. Dalam kejadian itu, John yang pergi lebih dahulu mengelongsor atau merangkak ke hadapan, tidak menyadari yang laluannya itu akan membawa ke satu ruang yang cukup tajam ke bawah. Tanpa disedari, John sebenarnya secara tidak sengaja merangkak ke satu laluan yang sempit yang hanya muat untuk sekujur tubuh manusia dan bukannya laluan birth canal yang mereka cari. Walau apapun, John terus mencuba sehingga dia tidak dapat meneruskan ke hadapan maupun mengundur ke belakang. Laluan sempit yang merangkap beliau itu berukuran 10 kali 18 inci. Saiz ini standing dengan bukaan mesin basuh pada permukaan hadapan dan dia tersepit di bahagian bukaan yang paling ketat. Terperangkap lebih daripada 100 kaki di bawah tanah dan jauh di dalam gua. Yang boleh John lakukan hanyalah menunggu dan mengharapkan bantuan abangnya dan juga orang luar. Abangnya Josh yang mengikorinya adalah orang yang pertama yang menemui John. Josh cuba menariknya keluar tetapi hanya berjaya bergerak sedikit daripada kedudukan. John tersepit dengan sebelah tangan tersepit ke bawah dan sebelah lagi ke belakang. Buku lali dan kakinya bebas untuk bergerak tetapi tidak berguna kerana faktor graviti yang terus menolaknya ke bawah. Josh tergesa-gesa keluar daripada gua dan minta bantuan sementara daripada rakan mereka yang tinggal bersama John. Orang pertama yang tiba untuk membantu adalah Susan, seorang sukarelawan penyelamat tempatan yang segera bergegas ke tempat kejadian. Dia tiba kira-kira tengah malam melepasi lebih 3 jam sejak John terperangkap jauh di dalam laluan sempit itu. Dalam beberapa jam berikutnya, puluhan dan puluhan penyelamat tiba. Pasukan penyelamat dengan pantas memikirkan rancangan demi rancangan. Mereka membincangkan segala-galanya sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan tali penyelamat dengan memanjat satu hujung tali diikat pada kaki John dan hujung satu lagi ditarik oleh pasukan penyelamat. Pada masa yang sama, mereka juga cuba untuk menggerudi kutulan batu berhampiran John, tetapi bahan keras dan kedudukan yang aneh menyebabkan kerja penggerudian bertukar menjadi kerja yang cukup perlahan dan menyakitkan. Dalam lebih sejam, mereka hanya berjaya menggerudi melalui beberapa inci batu. Kedudukan badan John juga merumitkan perkara. Dia terperangkap hampir terbalik, hanya kakinya yang kelihatan oleh penyelamat dan siling di atas kaki tergantung begitu rendah sehingga penyelamat tidak dapat menariknya keluar. Mereka kemudian cuba menggunakan sistem penarik tali, melabuhkan penarik dengan bolt, menggerudi bolt jauh di dalam dinding gua. Walaupun terdapat sepasukan besar penyelamat, sukarelawan, perkhidmatan kecemasan dan helikopter penyelamat di luar, hanya seorang sahaja yang boleh mendekati John secara terus disebabkan laluan yang cukup sempit ini. Sementara itu, keadaan John semakin parah. Dia kini telah terbalik untuk masa yang cukup lama, mengalami kesukaran bernafas dan jantungnya terpaksa bekerja 2 kali lebih kuat, melawan graviti untuk menolak aliran darah yang berterusan keluar dari otaknya. Dia berayun ke sana kemari antara panik dan juga tenang. Pada satu ketika, mereka membawa radio kabel 2 hala ke dalam gua dan berjaya menurunkan kepada John supaya dia boleh bercakap dengan isterinya yang berada berhampiran pintu masuk gua. Tanpa disedari, John kini telah terperangkap secara terbalik selama 19 jam. Segala-galanya berubah apabila penyelamat akhirnya selesai memasang sistem penarik.
Mereka bekerja secara bergantian seramai 8 orang. Semuanya bersatu untuk mengeluarkan John. John kadang-kadang mengalami kesakitan yang teruk, jadi mereka kerap berhenti seketika. Tapi setiap kali mereka menarik, mereka berjaya menarik John ke atas sedikit demi sedikit. Selepas menariknya ke atas untuk kali yang ketiga, John akhirnya diangkat cukup tinggi supaya dia boleh bertentang mata dengan penyelamat yang paling dekat dengannya. Dia kelihatan letih, matanya merah dan mukanya yang cukup kotor. Namun, masih lagi kelihatan dalam keadaan yang baik. Apabila pasukan penyelamat menarik John ke atas untuk kali yang keempat, sesuatu telah berlaku. Seluruh pasukan jatuh ke belakang apabila tali tiba-tiba terlepas dari tangan mereka. Penyelamat terdekat menjari gerbang batu berhampiran kaki John di mana tali diikat telah pun pecah dan bolt kunci terdekat telah pun putus. Dia tidak dapat melihat dalam debu di mana betul-betul John berada. Tetapi tidak lama kemudian, dia menyedari John telah pun tergelincir ke dalam celah yang sama lagi. Kali ini nampaknya lebih dalam daripada sebelumnya. Memandangkan penyelamat itu mengalami kecederaan parah di muka akibat hentakan daripada logam dan tidak dapat meneruskan usaha menyelamatnya, dia terpaksa bertukar tempat dengan ayahnya yang juga dalam pasukan penyelamat. Apabila ayahnya sampai ke John, dia menyedari bahawa pernafasan John adalah lebih cetek daripada sebelum itu dan dia sedang bergelut untuk terus hidup. Penyelamat memanggil John tetapi tidak mendapat respon. Terdesak, dia cuba merendahkan dirinya ke dalam celah untuk meletakkan tali di pinggang John tetapi tersangkut sendiri. Tidak lama kemudian, seorang profesional perubatan merangkak ke dalam gua dan mencapai John. Pada tengah malam 25 November, John disahkan meninggal dunia. Dan ketika itu, dia berusia 26 tahun. Seramai 137 anggota penyelamat bekerja keras selama 27 jam untuk menyelamatkan John, tapi terpaksa meninggalkan lokasi tragis itu dengan tangan kosong dan berat hati. Salah seorang daripada mereka memberitahu media bahawa ini adalah penyelamatannya yang paling sukar sepanjang 29 tahun menjadi sukarelawan mencari dan juga menyelamat. Keesokan harinya, pihak berkuasa memutuskan bahawa adalah terlalu sukar dan berbahaya untuk mengeluarkan mayatnya daripada gua. Jadi gua Nati Pati akan kekal sebagai tempat berehat terakhir untuk John Edward Jones selama-lamanya. Seminggu selepas itu, pihak berkuasa awam memutuskan untuk menutup Nati Pati Cave pada orang ramai secara kekal. Keluarga John meletakkan plak pada pintu masuk gua sebagai ingatannya. Dan begitulah kisah tragis yang berlaku terhadap John Edward Jones di gua Nati Pati.